Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama dengan saya Cikgu Atika binti Adnan. Hari ini kita akan mempelajari unit 16 Alamku Sayang, Sayangi Air Terjun Kita. Pada akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat bercerita menggunakan kata majmuk mengikut konteks. Murid-murid bolehlah membuka buku teks Bahasa Melayu tahun 2 jilid 2 halaman 27. Sebelum itu, marilah kita kenali apa itu kata majmuk. Kata majmuk ialah gabungan dua kata dasar atau lebih untuk menghasilkan satu kata baharu. Contoh, alat tulis, sapu tangan, atur cara dan kaki bangku. Penghasilan satu kata baharu seperti alat tulis bukanlah bermaksud alat itu bergerak sendiri untuk menulis, tetapi alat tulis yang dimaksudkan adalah alat yang digunakan untuk tulis seperti pen, pensel nib, itu yang dimaksudkan. Sama perihalnya dengan sapu tangan dan kaki bangku. Sapu tangan yang dimaksudkan bukanlah orang yang sedang sapu tangan menggunakan penyapu, tetapi lebih kepada bermaksud kain yang digunakan untuk mengelap hingus atau air liur atau pemakanan di bibir. Manakala kaki bangku pula bukanlah bermaksud orang yang kakinya bangku, tetapi lebih membawa maksud kepada orang yang tidak pandai bermain bola sepak. Sekarang mari kita baca petikan teks Sayangi Air Terjun kita bersama-sama. Pada hari Minggu yang lalu, Hasan dan keluarganya telah berkelah di kawasan air terjun. Ketika sampai, mereka melihat sepasukan anggota Persatuan Pencinta Alam sedang membersihkan kawasan air terjun. Hasan dan keluarganya turut membantu anggota Persatuan Pencinta Alam itu. Berdasarkan gambar yang diberikan di sebelah, kita dapat lihat terdapat 7 kata majmuk yang telah dipaparkan di dalam kotak yang berwarna merah. Antaranya ialah tong sampah, botol air, sarung tangan, plastik sampah, papan tanda, jam tangan dan air terjun. Mari kita lihat kata majmuk yang pertama iaitu sarung tangan dan air terjun. Dan kalau adik-adik lihat di sini, berdasarkan gambar tersebut, kawasan yang mereka lakukan pembersihan itu adalah di kawasan air terjun. Dan manakala bagi sarung tangan pula, cuba adik lihat kepada anggota pencinta alam tersebut, semuanya memakai sarung tangan. Jadi ayat yang boleh kita bina di sini ialah anggota-anggota pencinta alam itu memakai sarung tangan ketika membersihkan kawasan air terjun itu. Berdasarkan kata majmuk tong sampah dan plastik sampah, adik-adik boleh merujuk kepada 3 aktiviti berdasarkan anak panah yang ditunjukkan di dalam gambar. Kalau adik-adik perasan, terdapat 3 aktiviti iaitu aktiviti orang mengutip ranting-ranting kayu, membuang sampah ke dalam tong sampah dan terdapat anggota yang mengutip sampah dan mengumpulkan cebisan sampah ke dalam plastik sampah. Jadi, mari kita lihat ayatnya. Mereka mengutip ranting-ranting kayu dan membuangnya ke dalam tong sampah. Mereka juga menggunakan plastik sampah untuk mengumpulkan cebisan sampah yang terdapat di tanah. Bagi kata majmuk botol air dan papan tanda pula, adik-adik bolehlah merujuk kepada seperti botol air, Hasan membantu ayahnya mengedarkan botol air. Manakala papan tanda pula, adik-adik boleh merujuk kepada gambar aktiviti 2 orang pemuda lelaki sedang memacakkan papan tanda berdekatan dengan Hasan dan ayahnya. Dalam bentuk penceritaan, adik-adik boleh berkata bahawa Hasan membantu ayahnya mengedarkan botol air kepada semua anggota persatuan. Manakala terdapat 2 orang anggota persatuan sedang memacakkan papan tanda berdekatan dengan mereka. Bagi kata majmuk jam tangan pula, mari kita rujuk kepada anak panah yang berwarna putih yang menunjukkan seorang anggota yang melihat jam tangannya. Baik, kita husnuzon ataupun bersangka baik bahawa dia adalah seorang ketua bagi anggota persatuan tersebut.
Maka dia melihat jam untuk memastikan anak-anak buahnya menepati masa yang diperuntukkan untuk mengemas kawasan tersebut. Baik, mari kita lihat cara bercerita berdasarkan konteks yang diberikan. Di sudut berdekatan dengan sungai, kelihatan ketua anggota persatuan sedang melihat jam tangan untuk memastikan agar mereka semua menepati masa yang diperuntukkan untuk mengemas kawasan air terjun itu. Sekarang, mari kita lihat buku latihan Bahasa Melayu tahun 2, jilid 2, halaman 29. Bina ayat dengan kata majmuk berdasarkan gambar tersebut. Berdasarkan gambar yang diberikan, terdapat 6 kata majmuk yang telah diberikan di dalam gambar, iaitu kelapa muda, istana pasir, gigi air, burung laut, batu karang dan kulit kerang. Apakah ayat yang boleh kita ceritakan berdasarkan gambar dan frasa yang diberikan tersebut? Mari kita lihat bersama-sama. Kata majmuk burung laut. Berdasarkan gambar tersebut, terdapat 2 ekor burung laut yang sedang terbang rendah di pantai tersebut. Jadi, apa yang adik-adik boleh kaitkan? Okay, di sini bunyi burung, adik-adik boleh kaitkan iaitu kicauan burung. Biasanya kat pantai kalau tak ada burung, bunyi burung, tiadalah bunyi alam, tak seronok rasanya. Jadi di sini adik-adik bolehlah bina ayat. Kicauan 2 ekor burung laut yang sedang terbang rendah itu sangat menenangkan. Kata majmuk gigi air pula bukanlah bermaksud gigi air tersebut mempunyai gigi. Bukan. Tapi gigi air yang dimaksudkan ini adalah tepi laut ataupun nampak yang dekat pantai tu ada 2 orang kanak-kanak yang sedang bermain air di gigi air. Gigi air tu kira bahagian awal air laut tersebut. Jadi apa ayat yang kita boleh buat adalah kelihatan 2 orang kanak-kanak gembira bermain di gigi air sambil diperhatikan ibu bapa mereka. Yang seterusnya ialah Istana Pasir. Pastinya perkataan Istana Pasir ini tidak asing lagi bagi adik-adik. Selalu pergi ke pantai kan? Hanya 2 tahun ini sahaja kita tidak dapat pergi ke pantai kerana pandemik COVID-19. Tapi insyaAllah selepas berakhirnya pandemik COVID-19 ini nanti, insyaAllah sama-sama nanti kita boleh bergembira di pantai tapi dengan norma baharu. Baik, apa ayat yang kita boleh bina berdasarkan Istana Pasir ini? Kalau adik-adik lihat, terdapat seorang kanak-kanak wanita, kanak-kanak perempuan yang sedang bermain pasir. Jadi, ayat yang kita boleh bina di sini ialah kakak mereka Alia pula leka membina Istana Pasir seorang diri. Kita pergi pula ke kata majmuk batu karang. Adik-adik tahu apa itu batu karang? Kalau adik-adik nak tahu, batu karang ni kalau adik pernah tengok cerita Finding Nemo, Nemo tu dia duduk di batu karang. Yang nampak macam beralun anun lembut tu kan? Ataupun dalam bahasa Inggeris panggil coral, itulah batu karang. Dan kalau adik lihat di dalam gambar ini, terdapat beberapa batu karang yang besar. Jadi ayat yang kita boleh bina ialah di pantai itu terdapat beberapa batu karang yang besar. Mudah kan? Bagi kata majmuk kulit kerang pula, kita boleh fokuskan kepada seorang ayah yang menemani anaknya mengutip kulit kerang di sepanjang pesisiran pantai tersebut. Jadi, ayat yang kita boleh bina di sini ialah ayah muda itu setia menemani anaknya mengutip kulit kerang di sepanjang pesisiran pantai itu. Dan kata majmuk yang terakhir ialah kelapa muda. Sememangnya kelapa muda dan pantai tidak dapat dipisahkan. Terutama apabila di dalam hangat terik mentari, kelapa muda lah yang digunakan untuk menghilangkan rasa haus, menghilangkan rasa penat, dapat minum
Oh, sedap. Hilang haus, hilang penat. Dan apa ayat yang boleh kita bina di sini? Baik, yang kita boleh lihat terdapat dua orang ibu bapa muda, satu lelaki, satu perempuan. Kita anggaplah itu adalah ibu bapa yang muda sebagaimana ibu bapa adik-adik. Okey, kedua ibu bapa Alia menikmati air kelapa muda sambil memerhatikan gelagat mereka adik-beradik. Itu saja untuk hari ini. Senang kan? Oleh itu, adik-adik bolehlah siapkan tugasan tersebut dan hantarkan kepada guru adik-adik. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.